Inilah dia panggil formasi apa? Formasi deruan ombak. Formasi deruan ombak ni pernah diperkenalkan oleh Khalid bin Al-Walid. Formasi deruan ombak ni dia walaupun kita sikit, tapi cara kita bergerak tu dia macam ombak beralun. Dia nampak ramai padahal sikit. Cara kita bergerak oh ramainya, jumlah sikit. Pernah tengok tak fan bola sepak EPL? Masa dia bangun duduk tu. Contohlah tu, saya tak reti lah bab formasi. Macam Vietnam lawan Amerika dulu, mereka guna formasi landak kan. Formasi landak ni mereka duduk belakang, membelakangi masing-masing lingkung, pegang senapang ada pisau tu. Jadi saya duduk macam ni, kawan sebelah duduk macam ni, duduk macam ni, buat lingkungan. Dia panggil formasi landak. Macam landak tu lah. Jadi bila masuk dalam gugusan hak lebih besar, jam kawan tu. Hak kawan hak masuk berterabur, hak tak ada formasi. Tu panggil formasi landak. Pernah digunakan. Dan dalam perang ni juga digunakan formasi tu. Walaupun Rostom tahu jumlah sebenar, tapi bila mari lagu tu dia lain. Kalau nak tahu lebih banyak tentang formasi ni, bacalah komik-komik dulu dah, Pedang Setiawan apa. Tu banyaklah formasi dalam tu. Kalau tengok bola, formasi 4-4-2, 3-3-4 tu lebih kurang lah formasi lah. Jumlah sama je, sebelah atas sebelah. Ni formasi 4-4-3, ni formasi 4-3-2. Maksudnya benda tu ada kelebihan dan kekurangan pada pasukan dan pihak lawan. Okey. Berbalik kepada persoalan. Kalau kita tengok pada awal ni, apa yang kitab sebut? Contoh yang pertama sekali ialah kita tengok karakter Rasulullah bila berhadapan dengan kontra dan penolakan terhadap dakwah dia. Adakah kerana dakwah Nabi ditolak, Nabi menyimpan dendam dan benci pada penduduk Taif? Nabi benci ke tak? Oh, aku mari nak sebar dakwah, sebarkan kebaikan, aku kena tolak, kena baling batu. Nabi benci tak? Nabi tak pernah membenci. Sini karakter Rasulullah yang patut kita ambil dalam menyebarkan dakwah, menyebarkan kebaikan. Memang akan ada golongan yang kontra dan menentang. Hak tak suka kita, benci kita, meluak kat kita, menyampah kat kita. Tapi apa yang Rasulullah buat ialah mendoakan petunjuk dan hidayah. Mungkin bukan hari ini, di masa depan, di masa akan datang. Kalau tidak mereka, anak-anak cucu mereka. Kalau tidak mereka, kaum kerabat mereka. Jangan orang buat jahat kita balas dengan kejahatan, orang buat jahat kita doa dengan kejahatan. Dia tak akan pernah selesai jahat balas jahat. Jadi satu. Yang kedua, kalau kita tengok apa yang berlaku pada perjanjian Hudaibiyah, sebenarnya agama Islam yang semua kita pegang dan anut ni tak pernah mengajarkan kekerasan. Bahkan Islam menganjurkan diplomasi. Islam mengajarkan kesepakatan. Islam mengajarkan permuafakatan selama mana jalan tu masih boleh diguna pakai. Perang ni, bertempur ni bab yang terakhir dah. Tak ada pilihan. Jadi selama mana mereka minta kita berdiplomasi, kita buat MOU, kita buat perjanjian, go on. Tapi janganlah mencabar, apa kata, merugikan. Dalam perjanjian tu merugikan belah kita, dalam MOU tu merugikan belah kita. Kita tengok. Kalau kita tengok perjanjian Hudaibiyah, memang secara dasar rugi Islam kan? Tapi sebenarnya ada benda yang Rasulullah. Sampai satu tahap kita nampak kerugian Islam jelas. Siapa-siapa hak ikut Nabi pergi ke Madinah kena hantar balik. Tapi siapa-siapa hak belah Nabi ikut kami tak boleh hantar balik kan? Nampak kerugian tu. Tapi ada makna tersirat sebenarnya setiap semua benda. Lepas tu kita tengok kes hak matinya Urwah bin Mas'ud As-Saqafi tadi. Ini menunjukkan berharga dan bernilainya istilah darah dan nyawa, walaupun cuma salah seorang sahabat Nabi. Islam mementingkan darah, Islam mementingkan maruah, Islam mementingkan nyawa seseorang, tinggi dan nilai. Jadi ada pertanggungjawaban, ada amanah atas nyawa seorang sahabat, agama seorang sahabat, maruah seorang sahabat sebagai penganut agama Islam. Sebab tu geng ni takut awal-awal datang jumpa Nabi. Walaupun dia janji nak masuk Islam dan pilihan dia tu merapu lah kan. Nak minum arak, nak apa semua sekali. Dan kita tengok yang terakhir, bab perang tadi, bila tak ada pilihan dah, masuk Islam pun tak mau, bayar jizyah pun tak mau, akhirnya kita bertempur.
Memang Islam asal bukan ditegakkan melalui mata pedang, tidak. Islam bukan ditegakkan melalui mata pedang. Kalau kita tengok hak lebih awal, siapa dulu yang mengancam Islam atau Islam mengancam orang lain dulu? Waktu Nabi menyebarkan dakwah, Nabi tidak pernah memaksa. Tapi siapa datang dulu? Tuduhan kat Nabi datang dulu. Momokkan kat Nabi datang dulu. Perlian kat Nabi datang dulu. Cacian kat Nabi datang dulu. Duk maki Nabi hari-hari datang dulu. Islam tak ada provocation. Kemudian boikot ekonomi. Kita tahu 2-3 tahun boikot ekonomi. Siapa buat hal dulu? Dalam sejarah bukan Islam buat hal dulu. Kalau terjadinya pertempuran-pertempuran kecil bahkan lebih jauh melibatkan hak besar, memang lawan dulu, memang musuh dulu. Macam peperangan tadi pun ditawarkan agama, ditawarkan Islam. Tak mau juga. Duduklah agama kamu nak duduk pun, tapi kamu kena duduk dalam taklukkan wilayah kami, kena bayar cukai, bayar jizyah tahun-tahun. Tak mau juga. Tak ada. Peranglah. Jadi bila perang, orang akan nampak Islam ini adanya unsur pemaksaan. Bila hak pertama tadi kena masuk Islam. Jadi tak boleh ke tak masuk Islam atau tak bayar cukai? Tak masuk Islam tak bayar cukai. Okey, konsep Islam sebenar, Islam ni penjajah ke pembebas? Hak betul. Islam ni pembebas. Nak bebas apa? Nak bebas hak dalaman manusia tu. Hak ikut jalan yang sebenar. Nak bebaskan manusia sebelum ni sembah berhala, sembah pada Allah. Yang sebelum ni tunduk pada berhala, tunduk pada Allah. Yang sebelum ni buat syariat sendiri, syariat merapu, buat sendiri syariat yang betul. Kalau kamu setuju follow hak ni, kami pun tak mau duduk tempat kamu. Ni negara kamu. Kamu perintah sendirilah. Yang penting terima Islam tu. Hak kami masuk ni nak bebas benda karut tu. Sembah apa? Tokong. Tak, jangan. No, sembah Allah. Setuju? Oh, setuju. Sebelum ni sembah berhala. Mengibadatkan pada berhala. Kami nak suruh mengibadatkan semata pada Allah. Setuju? Oh, setuju. Sebelum ni syariat merapu. Kan nak suruh syariat betul. Setuju. Tinggal Arab boleh? Boleh. Kalau boleh, kita tak duduk sini pun. Kita bukan nak duduk sini. Kamu counter sendirilah tempat kamu. Kami nak bebaskan hak dalam, hak tak betul. Itu je Islam datang. Lepas tu pergi tempat lain pun sama. Kami bukan nak bebaskan kamu, nak suruh kamu hidup cara yang betul. Go on. Kami akan tinggal lah. Kami akan balik semula tempat kami. Jadi tak balik, jadi duduk situ tu sebab apa? Sebab duduk berlawan lah. Sebab tak mau lah. Jadi bila kata atas Islam tu orang nampak paksa. Oh, jadi nampak paksa. Jadi seolah Islam je betul. Hak kami duk pegang ni tak betul ke? Hak kamu duk pegang ni salah ke? Hak kami pegang ni mengarut ke? Seolah-olah mereka nampak tak ada toleransi di situ.